Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talib. Di sepanjang 30 minit ini anda akan bersama saya dan juga tetamu jemputan dalam program terbaru di Astro Oasis, iaitu Entry Jamilah. Entry Jamilah ini merupakan sebuah program majalah gaya hidup muslimah kontemporari yang dinamik, segar dan informatif. Tentunya bersama saya dalam blog Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Entry Jamilah, dari maya ke dunia anda. Saya Abu Talib Husin dan saya tidak keseorangan minggu ini. Saya dah lama sangat nak jumpa dengan kawan saya ni. Alhamdulillah dipertemukan dalam Entry Jamilah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah baik seadanya. Seorang yang tak perlu saya perkenalkan lagi. Farah Adiba. Apakah perkembangan terkini? Saya dengar pergi Gaza. Lepas tu, yalah, dengan Najah tu dah lama. Dengar lagi ada produk lain ya? Boleh kongsi sikit? Okey, pertama sekali saya memang baru balik daripada Gaza. Alhamdulillah. Pada 15 hari bulan Disember yang lepas. Satu pengalaman yang saya kira cukup luar biasa. Tu kali kedua saya ke sana. Yes. Kedua rupanya. Dan sebenarnya tidaklah begitu menakutkan seperti yang mungkin penonton rasakan, tapi saya rasa setiap orang yang menonton Entry Jamilah patut sekali pergi ke sana, sebab kalau kita pergi tu dengan perasaan kita nak membantu, sebenarnya bila masuk ke bumi Palestin, Palestin yang akan membantu kita yang lebih daripada kita membantu mereka. Dalam Entry Jamilah minggu ini kita akan berbicara tentang taman hidup baru. Ni nak tanya Farah, para penonton mesti tertanya, Farah ni dah berapa lama mendirikan rumah tangga? Apakah tips-tips kebahagiaan Farah? Farah, macam mana Farah? Macam mana awak uruskan semua benda ni? Awak adalah seorang wanita. Nampak macam tu. Masya Allah, tidak. Saya rasa ramai yang lebih bagus daripada saya. Talib, sebenarnya saya pun masih mendaki gunung ni. Tapi yang saya percaya ialah kita kena sentiasa berada dekat dengan Allah. Bunyi memang klise, tapi saya nak beritahu, setiap kali ada perkara-perkara penting dalam hidup saya mesti solat hajat ekstra. Lebih daripada solat yang asas tu. Dan keduanya, kalau dalam perkahwinan tu bagi saya, kita semua kena yakin satu benda, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun tak perfect. Kita pun ada perangai buruk dan hodoh, dan pasangan kita pun pasti ada perangai buruk dan hodoh. Tapi dalam sebuah syarikat, sebuah tim, sebuah badan organisasi atau apa saja yang berjaya, dia bukan perlukan orang-orang yang luar biasa, tapi orang-orang yang biasa tapi boleh bekerja sama. Itu sebenarnya. Ya, baiklah. Yalah, kita dah bercerita tentang hati dan perasaan. Bila dah bercinta, dah suka, sebaik-baiknya kita bernikah lah, perkahwinan yang sah. Jadi bercerita tentang perkahwinan ni Farah, kami nak bawa Farah dan juga para penonton semua kepada segmen pertama kami, segmen Mood, di mana kita akan lihat satu perancang perkahwinan, Hello Dear by Dear Has. Kita nak tengok tentang konsep-konsep ataupun perkahwinan yang bertema. Cerita banyak pun saya tak tahu sangat. Kita saksikan dulu, nanti baru kita cerita dengan lebih lanjut. Boleh? Okay, kita saksikan. Setiap kali menjelangnya cuti persekolahan, ramai yang tidak melepaskan peluang untuk melangsungkan perkahwinan. Bagi yang telah lama membuat perancangan, masa beginilah yang amat dinanti-nantikan. Bagi perancang perkahwinan, saat beginilah mereka akan sibuk mendapat tempahan. Bagi Hello Dear by Dear Has, tugasan kreatif mereka, konsep dan susun atur sesebuah majlis perkahwinan menjadi sangat terpenting bagi memuaskan setiap pelanggan. Lihat saja idea kreatif dan unik sentuhan Hello Dear by Dear Has ini. Mungkin ramai yang bertanya, bagaimanakah mereka bermula? We started since 2011, early 2011. But when we started, semuanya macam kecil-kecil saja. Setakat buat door gift, buat hantaran. Sometimes orang nak candy buffet, and most of the client masa tu pun semua relative. Tak ada, kita pun tak ada cari customer mana-mana. It's just that about a year ago, bila kita tengok respon daripada customer,
relatif dah kenalkan kepada kawan-kawan dia, dan kita dapat request untuk buat yang lebih besar lagi dah, termasuk pelamin, termasuk macam photobooth. So since then dah setahun dah kita seriously dalam bidang events perkahwinan ni lah. Pada kali ini mereka membawakan konsep The Carnival. Idea seperti ini jarang diketengahkan oleh perancang perkahwinan yang lain. Mengapa agaknya? Kalau kita tengok zaman parents dulu kan, diorang penuh dengan kerawang, lepas tu dengan too many flowers. Tapi this time kita nak create something, kalau boleh props tu sendiri lebih simple. Lepas tu pengantin tu sendiri dia lebih relax, tak terlalu stres bila duduk atas pelamin, tak terlalu sarat. Yang penting diorang have fun. Melihatkan idea mereka yang gila-gila dan seakan membuat sesebuah majlis berkonsepkan parti, elemen seni tidak pernah dilupakan. Elemen-elemen seni inilah yang membuatkan Hello Dear by Dear Has ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Setiap dekorasi dan prop yang dipilih dalam merealisasikan majlis berkonsepkan The Carnival ini nampak sungguh serasi dan bersesuaian. Segala-galanya nampak sempurna namun gayanya ringkas. Mungkin keserasian kedua-dua pasangan Hello Dear by Dear Has ini, Taj dan Has, membuatkan setiap majlis yang dirancang hasil sentuhan suami isteri ini mempunyai majlisnya yang tersendiri. Kami sentiasa nak pastikan apa yang kita deliver tu ialah something yang quality. Bukan setakat just deliver untuk siapa-siapa nak kahwin. No. Kita nakkan quality even if bagi menentukan kualiti tu dalam perniagaan kami tak ada untung yang besar. As long as pihak pelanggan ni tadi dapat yang satu yang terbaik antara ramai-ramai. Kami berharap Has dan Taj akan lebih maju lagi di masa akan datang dengan keunikan konsep mereka yang tersendiri. Macam-macam tema ada sebenarnya sekarang ni. Tapi itulah nak tanya Farah ni, pandangan Farah secara peribadi tentang perkahwinan bertema ni. Okey, sebenarnya bagi saya kalau ada perunding majlis perkahwinan, dia memudahkan kerja pengantin dan ibu bapa pengantin yang selalunya akan stres waktu nak menguruskan. Betul. Cumanya bagi saya apa sahaja kita buat jangan membazir. Baik, itu dia. Kita dah bercerita panjang lebar ni. Kita rehat dulu sebelum kita ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana ya. Banyak lagi nak cerita dengan Farah ni. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Entry Jamilah. Kami masih lagi bersama Farah Adiba akan menceritakan dengan anda semua segmen seterusnya iaitu segmen kehidupan Farah. Kita akan meninjau isu berkenaan dengan kahwin campur. Kali ini kita ada dua pasangan. Yang pertama sekali iaitu pasangan Betty Benafe. Beliau baru saja mendirikan rumah tangganya dan juga pasangan Fauzi Liao yang dah pun lama mendirikan rumah tangga. Moga-moga pasangan tu sendiri bahagia dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Dan doa itu dipanjangkan kepada kita semua insyaAllah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan terus apa yang menarik dalam perkahwinan campur ni. Dengan percampuran pelbagai budaya dan bangsa di Malaysia, perkahwinan campur menjadi tidak asing lagi di negara ini. Penghijrahan bangsa lain ke tanah Melayu suatu masa dahulu membuatkan perkahwinan campur suatu perkara biasa, namun ada kalanya mengundang pandangan serong masyarakat. Mereka melihat perkahwinan seperti ini hanya sekadar sensasi dan tambahan pula selebriti di Malaysia semakin ramai yang telah berkahwin dengan bangsa asing yang berhijrah ke sini. Betty Benafe, suatu nama yang tidak asing lagi dalam bidang lakonan. Namanya semakin dikenali setelah pernah disunting memegang peranan utama dalam sebuah filem Uwe Haji Syari, seorang pengarah berbakat dalam sebuah filem berjudul Buai Laju-Laju. Betty juga akhirnya mengakhiri zaman bujangnya bersama lelaki yang dikenalinya setahun yang lepas dari pertemuan yang tidak dirancang.
Bruce Dargus menganggap pertemuannya dengan Betty suatu anugerah. Bagi Betty Benafe, sifat bijak Bruce Dargus menarik perhatiannya. Actually banyak lah, especially pemikiran lah. You know, because with these people, you know, kita all about communication. We talk about it, you know, so we can argue, you know, what is the problem now, what is the solution now, and so on. Tapi tidak semua orang Asia macam tu. Kebanyakan yang dulu perempuan, you listen, kau kena dengar cakap aku, aku selalu betul whatsoever, you know. But dengan dia kita bercakap, because bila kita semakin matang usia kita, semakin kita berani untuk meluahkan rasa. Jadi kita nak dapat orang yang open minded ni susah. Tidak semua orang Asia open minded, you know. Tapi they are orang Asia yang belajar tinggi dan sebagainya, ataupun yang lebih terbuka, dia lebih open minded. Namun begitu, setiap perhubungan pasti ada onak dan durinya. Begitu juga dengan pasangan ini. Cubaan bertunang tu sangat kuat, ya. Tapi selepas kahwin, we both rasa peace, rasa tenang, rasa tak very macam tension like engage dulu kan. Waktu bertunang tu memang tension, rasa nak gaduh je, ada je tak betul kan. Tapi bila kita dah melepasi pertunangan masuk ke pernikahan, alam hidup suami isteri tu, saya rasa it's about communication again. It's about komunikasi, ya. Komunikasi about understanding, toleransi. So not much lah. Anyway, it's about adapting yourself to the new environment, marriage life, new culture. You have to respect each other culture, that kind of thing. Setiap perkahwinan memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan memerlukan kesabaran untuk merealisasikannya. Peranan keluarga kedua-dua belah pihak memainkan peranan amat penting untuk menjadikan perkahwinan campur ini berjaya. Cahaya Islam tidak pernah hilang di setiap sudut. Begitu juga dengan Bruce Dargus yang menyatakan keindahan azan adalah menjadi nadi padanya untuk memeluk Islam dan menerima perkahwinan sebagai penyebab untuk lebih mengenali Tuhan Yang Maha Esa. What she did was she wrote the Fatiha on a piece of paper, and she posted it in my office so that I would see it, and basically she wanted me to start memorizing it. Now it's not completely foreign to me because my father's Lebanese and his family is Muslim. They come from Lebanon. So I did grow up with some of this. You know, me and my sister grew up celebrating Christmas and Islamic holidays, so it was kind of a mix of different cultures. So it's not completely alien to me, but her and my mother, for some reason at the same time, kind of, sorry about that, kind of focused their energies at the same time and got me more interested in it this last year or so. Diharapkan perkahwinan campur antara Betty Benafe dan Bruce Dargus akan menambahkan umat Islam di muka bumi ini serta berkekalan ke akhirnya. Kegembiraan pasangan yang baru 3 minggu berkahwin ini kami doakan berpanjangan insya-Allah. Selain selebriti, tidak hairan makin ramai masyarakat biasa di luar juga mendengar dan melihat fenomena kahwin campur sebagai suatu yang biasa dan lumrah dalam kehidupan kita hari ini. Begitu juga dengan keluarga Fauzi Liao yang dipasangkan Allah dengan Asmah Dewi. Kehidupan dikelilingi dengan 6 orang cahaya mata yang semakin membesar hasil dari perkahwinan campur antara Melayu dan Cina ini nampak sangat bahagia dan harmoni. Mak Anting, dia kahwin dengan berbangsa India, so converted lah. Semasa bila kita umum kata nak kahwin tu, ada jugalah 2-3 yang menyuarakan dia punya ketidakpuasan dia. Bukan kata ketidakpuasan, mungkin dia ambil berat lah. Dia cuma suarakan kebimbangan dia. Selepas kahwin tu, dah tak ada masalah lah. Apatah lagi sudah beranak pinak, anak sudah besar, anak pun tahu bercakap Mandarin, tak ada masalah komunikasi dengan dia orang, dan hubungan kita dengan dia pun tak terus putus. Kita terus kekalkan. Selalu raya Cina pun kita balik bersama dia orang juga. Maka akhirnya semua line clear lah.
Pasangan yang telah berkahwin lebih 20 tahun ini menganggap Islam adalah pegangan yang sentiasa dijunjungnya demi menjaga keharmonian rumah tangga. Melihatkan anak-anaknya yang bijak, mungkin kebenaran mengenai pencampuran genetik yang menyatakan anak-anak dari perkahwinan campur lebih bijak dan lebih matang tidak dapat disangkal lagi. Pertuturan yang unik antara mereka sekeluarga membuatkan sesiapa yang melihat mereka merasa pelik dan tersenyum dengan keluarga ini. Alhamdulillah lah, bersyukur sebab bukan just lain satu bangsa je tapi ada berbilang bangsa lah. Kebahagiaan dalam perkahwinan bukanlah diukur dengan siapa atau bangsa kita, tetapi bagaimana sesebuah perkahwinan itu dicorakkan. Anak-anak pula menjadi penyeri sebuah perkahwinan yang bahagia. Perkahwinan ialah ikatan suci antara dua insan yang diiktiraf oleh pihak berkuasa yang diamanahkan. Bagi lelaki yang telah mampu berkahwin, beristeri itu wajib hukumnya. Kerana dengan beristeri, hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Di kalangan selebriti, Corey Lee atau nama Islamnya Adam Corey Lee punya kisah menarik untuk diceritakan. Masuk Islam ni sebab saya rasa saya terlalu cintakan agama Islam kerana Quran. Persekitaran kan? Dengan persekitaran. Family saya pun tak pernah tutup TV bila azan. Mungkin perkahwinan bukanlah satu-satu sebab Adam memilih untuk memeluk agama Islam. 3 tahun sebelum Adam berkahwin, dia telah pun berhijrah memilih Islam sebagai agama yang dianutinya. Mula minatnya bila mula makan, dia baca doa, ada bismillah. So saya rasa macam, bukan rasa pelik, rasa macam salah satu benda yang saya suka dan saya rasa saya minat. Kan sebab yang lain pun makan main berdalih kan. So saya lagi tu saya rasa dengan azan yang saya tak pernah putus. Bila azan maghrib ke, azan isyak ke, mak bapak saya tak pernah tutup radio ataupun TV. Jadi bila kita dengar sampai habis tu, kita macam terasa dekat hati yang sangat sayu bila kita dengar azan tu. Jadi bermula daripada situ saya rasa saya akan cari dan saya akan kaji. Bila saya dah kaji dan saya dah faham apa itu Islam, lagilah mendalam cinta saya dengan agama Islam ni. Jadi saya ambil keputusan saya memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Adam tidak lagi mendekatkan diri dengan perkara-perkara negatif yang pernah dilakukannya sebelum ini. Bagi Adam, Islam itu adalah agama yang sempurna yang menjadi landasan hidup yang syumul. Kelainan di dalam diri Adam yang ditunjulkannya jelas menunjukkan ada pendorong yang kuat untuknya lebih mengenali Islam. Bapa mentua dan ibu mentua saya sangat membimbing saya, sangat sayang saya. Tanyalah pasal agama, memang terbaiklah. Mereka tak pernah jemu, tak pernah rasa penat untuk bimbing saya dan untuk menjelaskan saya satu demi satu. Macam saya belajar dengan Abang Long, Abang Sulong, dia memang terbaik. Dia ajar kita satu demi satu dan dia bagi kita faham apa ayat tu, macam mana nak baca ayat tu. Dia huraikan satu demi satu supaya kita faham. Di dunia serba mencabar ini, perkahwinan campur bukan saja menjadi satu ikutan semasa, tetapi perkahwinan campur menjadi semakin sinonim dalam masyarakat kita. Kesefahaman menjadi kunci utama dalam keharmonian sesebuah rumah tangga yang ingin dibina. Semaikanlah ia dengan penuh barakah dengan ilmu akhirat yang membawa abadi. Kami mendoakan pasangan ini akan ke syurga jannah
dan diredai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panjangkanlah jodoh kami suami isteri ya Allah. Berilah kesihatan kepada kami suami isteri berpanjangan ya Allah. Tingkatkanlah kesabaran kami suami isteri ya Allah. Tanamkanlah iman dan akhlak yang mulia dan iman yang kuat kepada kami suami isteri ya Allah. Tanamkanlah cinta dan kasih sayang pada kami suami isteri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabana wa qina azabana wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tentang bercakap pasal tentang bersangka baik ni, kita nak ke segmen seterusnya. Kadang kita ada masalah, kita selalu sangkakan masalah itu akan menamatkan kehidupan kita. Tapi kita lupa bahawasanya kita kena bersangka baik juga pada Tuhan. Dan kita nak bawa para penonton semua pada dilema kita minggu ini dalam segmen situasi dan remedi. Profesor Dr. Maya, bantulah sahabat kita Zana yang dalam dilema ini. Jangan tertekan dan fikir apa orang kata. Apabila Allah bersama kita, tidak ada satu kuasa pun boleh merosakkan kita. Dan kalau bergabung semua manusia untuk menolong kita, tapi Allah tidak mahu tolong, tidak boleh. Dan jika bergabung semua manusia nak merosakkan kita, tapi Allah menolong kita, tidak akan rosak kita. Jadi saudari, untuk memberitahu kepada keluarga yang pertama, sebelum beritahu apa kata, tunjukkan akhlak Islamiah. Tunjukkan betapa akidah kita yang mantap bahawa kita ini beriman kepada Allah pada hari bangkit semula, pada malaikat, buku catatan dan sebagainya. Maka kita jadi orang sangat accountable. Sangat memikirkan apa akan berlaku kalau kita buat jahat. Jadikanlah seorang yang taat pada Allah, ikut sunnah Nabi, jadi anak yang baik dan setiap hari tulis dalam diary journal kita. Alhamdulillah, saya bersyukur dan gembira kerana saya seorang mukminah yang baik. Dan sentiasa kata, saya seorang wanita solehah. Saya tahu saya seorang wanita solehah. Saya tahu kenapa saya seorang wanita solehah. Bila kita kata kita kenapa kita wanita solehah, kita pun fikir, oh, pasal saya jaga aurat saya jaga pergaulan saya jaga solat saya, dan setiap saat sentiasa fikir, apakah saya membuat pilihan ke arah neraka atau syurga, dosa atau pahala, iman atau nafsu, taat atau maksiat, Allah redha, Allah murka. Kalau ini 5 kita jaga, insya-Allah tidak kira apa yang laku, kita akan dapat ketenangan. Setiap hari doa mendapat ketenangan jiwa dan keberkatan waktu. Assalamualaikum. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujungnya. Macam-macam kita dah bincang, Farah, daripada kahwin campurnya, daripada perkahwinan bertemanya, hinggalah ke masalah macam ni kan. Kami di Entry Jamilah berasa berbesar hati sebab Farah dapat meluangkan waktu berkongsi pendapat pandangan Farah sebagai muslimah zaman moden dan contemporary ni kan. Sebab dunia hari ni kita ni berhadapan dengan macam-macam masalah kan Farah kan. Jadi kami nak sekali lagi lah terima kasih kepada Farah. Sama-sama kasih. Jangan seri Tak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Dan kepada anda semua, kita jumpa lagi insya-Allah, ada umur, ada rezeki di waktu dan hari yang sama insya-Allah. Entry Jamilah dari Maya ke dunia anda. Inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. So confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair.